Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Tuan Imam, Ahli Tangkuasa Masjid Sayyidina Hamzah, ibu-ibu, bapa-bapa dan hadirin-hadirat sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah bagi meneruskan agenda yang seterusnya sempena sambutan Isra wal Mi'raj. Sebelum tu saya mohon kepada tuan-tuan hadirin-hadirat untuk datang mengampiri ke depan sikit, kerana di depan ni insya-Allah akan mendapat ganjaran yang lebih daripada Allah SWT, supaya kita nampak lebih ni lah. Jadi yang belakang-belakang tu insya-Allah boleh ke depan lah, tuan-tuan, ibu dan bapa tentu. Jadi insya-Allah pada malam ini sempena Isra wal Mi'raj ini, jadi bagi memenuhi tuntutan dan menambah lagi ilmu dan juga menambahkan lagi kefahaman kita, insya-Allah kita datangkan khas Al-Fadhil Ustaz Ahmad Irfan bin Hisham daripada Universiti Malaysia Pahang, dan insya-Allah pada malam ini beliau akan mengupas sedikit sebanyak perkara-perkara yang berkaitan tentang bagaimana kefahaman kita yang berdasarkan kepada Isra wal Mi'raj ini yang sebenarnya, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis ini. Insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, dan insya-Allah kita akan beri masa yang sebaik mungkin kepada beliau untuk meneruskan bagi siri yang kedua untuk slot ceramah Isra wal Mi'raj. Jadi dengan tanpa membuang masa, silakan pada Ustaz. Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Alladhi addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah. وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد. لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah pun memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah pun kami berkati kawasan di sekelilingnya, supaya kami menunjukkan ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Yang dikasihi saudara pengerusi, Pak Imam, Pak Bilal, dan kepada seluruh AJK Masjid Kampung Padang, dan muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertamanya, mari kita bersama-sama merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah masih lagi memberikan sedikit pinjaman istiqamah dan kekuatan kepada kita untuk kita terus duduk di rumah Allah ini bersama-sama dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Biasanya kita dengar kuliah agama ni lepas maghrib sampai isyak. Tapi masjid ni panggil saya buat kuliah Isra Mi'raj ni lepas isyak. Hebatlah orang jemaah kampung ni. Okey. Cuma apabila jemput saya lepas isyak ni, saya teringat
mungkin ada di antara tok-tok guru yang ada di hadapan saya ni, barangkali kalau kita ingat balik pengajian di pondok, biasanya kawan-kawan kita di pondok ataupun sebahagian madrasah di Yaman, di Mekah dan seumpamanya, apabila masuknya pada bulan Rajab, biasanya mereka akan membaca balik kitab-kitab dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Okay. Kadang-kadang mereka sengaja memilih untuk memulakan pengajian itu memang pada waktu selepas waktu Isyak. Selepas waktu Isyak. Tapi habisnya tu subuh. Jadi kita macam mana malam ni? Kita buat sekejap lah. Pasal tadi pun katanya dah dengar, tadi ada baca Yasin semua. Dan ada qasidah. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam ni saya rasa cukuplah kita mendengar sedikit peringatan ringkas sajalah. Berkaitan dengan apakah ada intipati yang patut kita hayati di sebalik peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bila menyebut Isra' dan Mi'raj ni, ianya adalah satu benda yang tidak dapat lari daripada apa yang kita sebut dalam disiplin ilmu Islam, iaitulah ilmu sirah. Ilmu sirah. Sirah yang merujuk kepada batang tubuh peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya bila mana kita sebut nama Nabi Muhammad ni, kita selawat bersama, tak perlu selawat kuat-kuat pun. Ini pun adalah majlis selawat juga. Bila kita membaca hadis Nabi, kita menyebut nama Nabi, kita berselawat, itu juga adalah merupakan majlis selawat. Tak perlu ada majlis khusus dan seumpamanya. Ini adalah apa yang disebut dalam disiplin ilmu Islam sebagai ilmu sirah. Dan ilmu sirah ni, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, biasa orang Melayu akan menggunakan perkataan sejarah. Sejarah. Okay? Di sana ada beberapa orang cendekiawan dan juga beberapa orang bijak pandai Islam yang menyatakan bahawa perkataan sejarah itu sebenarnya dia adalah satu perkataan yang merujuk kepada kisah-kisah yang lalu yang bersifat umum, yang tidak perlu untuk kita contohi. Contohnya bila kita nak mendengar cerita berkaitan dengan Fir'aun ataupun Namrud contohnya, kita hanya menyebut sejarah Fir'aun dan sejarah Namrud. Kita tidak menggunakan istilah sirah. Walaupun sebahagian cendekiawan menyatakan bahawa sirah, sejarah itu berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitulah syajarah, yang bermaksud pokok. Yang mana dia ada, dia punya chain of narrator, dia punya riwayat itu kukuh. Ibarat sebatang pokok yang kukuh, akar dan batangnya. Tetapi apabila kita membaca kisah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menggunakan perkataan sirah. Kerana apa? Kerana bukan saja kita nak tahu bilakah berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj, tahun berapa, hari bulan berapa. Bukannya semata-mata kita nak tahu apakah dia kenderaan yang Nabi Muhammad pakai apabila dalam perjalanan malam itu. Bukan semata-mata kita nak tahu adakah perjalanan itu perjalanan yang membabitkan roh dan jasad ataupun roh saja. Tetapi lebih daripada itu, kita nak belajar sirah kerana kita ingin mengambil penghayatan dan pengiktibaran daripada peristiwa penting ini. Dengan sebab itulah muslimin muslimat, ibu-ibu bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa yang disebut sebagai Isra' dan Mi'raj ini, dia adalah merupakan himpunan kepada dua perjalanan. Yang pertamanya perjalanan yang kita sebut sebagai Isra', iaitulah perjalanan malam. Isra' ni orang kata perjalanan malam. Kalau siapa yang duk berjalan, suka berjalan pada belah malam tu, ni pun jenis orang yang suka Isra', Asra'. Okay. Dan peristiwa Isra' ini Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang pertama daripada surah Al-Isra' yang saya baca pada mukadimah tadi. Sementara peristiwa yang kedua pula adalah peristiwa yang dikenali sebagai peristiwa Al-Mi'raj, iaitulah peristiwa di mana Nabi Muhammad ini diangkat ke langit. Kalau Isra' tadi diperjalankan pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Mekah ke kota Palestin, ataupun dalam peta politik moden disebut sebagai tebing barat yang bersempadanan dengan Jerusalem. Adapun Mi'raj itu ialah satu peristiwa di mana Nabi Muhammad diangkat, dinaikkan ke langit, menuju ke Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi yang belum pernah dimasuki walaupun oleh malaikat Jibril. Jadi dengan sebab itulah apabila kita menyebut berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ini, antara asas yang paling penting yang perlu kita fahami ialah bagaimana di sana
pentingnya untuk kita ni belajar Isra' Mi'raj ni, macam yang saya sebut sebentar tadi, bukannya nak tahu tarikhnya bila. Kerana kalau kita nak tahu tarikh Isra' dan Mi'raj ni, kita akan perhatikan bagaimana ulama' berbeza pendapat dalam menyatakan bilakah, berapa hari bulan berlakunya Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, malam ni dah berapa Rejab dah sekarang ni? 27 ke 28? Dalam kalender Hijrah, hari bermula pada waktu maghrib. Sekarang dah mula 28 Rejab. Okay. Jadi kalau nak kata malam ni bukan malam Isra' Mi'raj, jangan pula menyalahkan AJK Masjid pasal buat pada 28 Rejab. Kerana pendapat yang menyatakan Isra' Mi'raj ini berlaku pada 27 Rejab sebenarnya adalah sebahagian dari pendapat yang tidaklah berapa kuat sangat. Kalau kita baca kitab sirah yang dikarang oleh Safiyur Rahman Mubarakfuri, bagaimana Al-Mubarakfuri menyatakan bahawa ulama' telah memberikan sekurang-kurangnya ada 6 tarikh bilakah berlakunya Isra' dan Mi'raj ini. Ini benda tak penting, tapi saya nak sebut dalam mukadimah ini. Yang pertamanya, bagaimana sebagian ulama' menyatakan Isra' dan Mi'raj ini dia berlaku pada tahun Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, iaitu pada tahun Nabi Muhammad diberikan watikah, angkat sumpah menjadi seorang rasul ketika mana umurnya 40 tahun. Ini pendapat yang pertama. Dan ada pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama ni bukan pendapat yang lemah. Ianya disokong oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Begitu juga sebagian ulama', contohnya Imam An-Nawawi, dia menyatakan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku pada tahun kelima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada pendapat yang menyatakan, yang pendapat ini disokong oleh seorang ulama' daripada India yang bernama Al-Mansur Furi. Dia menyatakan bahawa tarikh berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah pada 27 Rejab tahun ke-10 kerasulan Nabi. Okay. Yang mana kalau kita perhatikan, ketiga-tiga tarikh ini dia seolah-olah macam tarikh yang kurang tepat. Termasuk pada 27 Rejab tahun ke-10 Hijrah tu. Pasal apa? Kita kena ingat bahawa di antara ibadah yang difardukan dalam peristiwa Hijrah, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah ibadat solat kita. Ibadat solat kita. Dan solat ini hanyalah difardukan selepas daripada kewafatan Sayyidatina Khadijah. Khadijah binti Al-Khuwailid. Orang Melayu kadang-kadang duk tambah Siti Khadijah. Dalam dia punya my card dia tak ada pun perkataan Siti tu. Siti ni gelaran orang Melayu je. Ada sebahagian kata menyatakan Siti ni daripada perkataan Sayyidati, iaitu puan Khadijah bintu Al-Khuwailid. Nama-nama tokoh, nama-nama isteri Nabi ni sebaik-baiknya kita kena ingat. Okey. Jadi Khadijah ni dia wafat lepas Khadijah meninggal, barulah solat itu difardukan. Jadi ketiga-tiga pendapat ini pendapat yang kurang kuat. Dan di sana terdapat beberapa pendapat yang lain. Contohnya ada pendapat yang menyatakan Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada bulan Rabiul Awal. Ada yang menyatakan berlaku pada hujung Ramadan. Ada yang menyatakan berlaku pada 17 Rejab, dan beberapa tarikh yang diberikan oleh ulama' yang berbeza. Jadi nak ceritanya di sini, yang pertamanya, yang penting di sini adalah kita ni sebagai umat Islam dah tahu benda ni ada sirah Nabi Muhammad. Yang pertama sekali kita kena tanya diri kita. Ibu-ibu dan apa-apa, kena tanya dekat rumah kita ni, ada tak kita menghidupkan budaya membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak dekat almari buku kita ni, sekurang-kurangnya kita membeli buku-buku berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana dengan membaca sirah itu kita akan boleh tahu penghayatan yang sebenarnya. Jadi yang pentingnya kita nak sebut di sini bahawa tarikh berlakunya Isra' ni dia adalah benda yang khilaf, benda yang dipersisihkan daripada ulama' itu sendiri. Nak menceritakan di sini bahawa yang pentingnya bukannya kita nak gaduh pasal tarikh, tapi yang lebih pentingnya adalah untuk kita mengetahui apakah dia durus dan juga pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa ini. Dengan sebab itulah tuan-tuan, di antara contoh kalau saya sebut lagi, malam Jumaat ni di antara surah Al-Quran yang digalakkan kita baca adalah surah Al-Kahfi. Nabi Muhammad memberikan galakan secara terus kepada kita malam Jumaat, hari Jumaat kalau boleh kita baca surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, di antara intipati dan kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi ni ialah kisah pemuda Ashabul Kahfi. Biasanya orang Melayu ni dia akan bersungguh-sungguh menyatakan bahawa pemuda Ashabul Kahfi ni, berapa bilangan dia? Berapa orang pemuda Ashabul Kahfi ni? Yang masyhurnya dalam kalangan orang Melayu adalah 7 orang, ditambah dengan seekor anjing. Tapi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala smash, Allah Subhanahu wa taala bagi kad kuning kepada kita,
yang ada sikap terlalu detail sangat dalam nak mengetahui benda-benda furuk dalam sejarah ni. Sehingga ditinggalkan perkara asas, iaitu pengajaran dan ibrah. Dalam surah Al-Kahfi, kalau kita hafal, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa yaquluna salatatu rabi'um. Ada yang menyatakan bilangan mereka 3, yang keempat adalah anjing. Ada yang menyatakan bilangan mereka adalah 5, 6 adalah anjing, bilangan mereka adalah 6, ketujuh itu adalah anjing. Allah smash kita dengan menyatakan rajman bil ghaib. Kalau kita ada sikap macam tu, seolah-olah kita ni teraba-raba dalam kegelapan. Rajman bil ghaib. Kerana yang pentingnya apabila kita belajar sirah, bukannya tarikh, bukannya siapa, bukannya watak dan pelakunya, tetapi yang penting adalah ibrah yang perlu kita hayati pengajarannya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan sebab itulah kita perhatikan, di antara asas untuk kita memahami peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah bagaimana peristiwa ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran. Okay? Dalam Al-Quran ni kita kena ingat, Al-Quran ini lebih separuh daripada ayat Al-Quran ini boleh dikatakan bersifat cerita. Sama ada cerita yang telah berlaku dan juga cerita yang akan berlaku, ramalan akan datang. Tetapi yang uniknya apabila kita membaca kisah Isra' dan Mi'raj ini, cara Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan peristiwa Isra' ini ialah dengan menyebut perkataan Subhanallazi. Allah memulakan kisah ini dengan menyebut Maha Suci Allah yang telah pun memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Allah memulakan dengan Subhana, yang mana kita tahu sebagai umat Islam, perkataan Subhana ini iaitu tasbih. Tasbih ni bukannya biji-biji yang kita duk getil masa berzikir tu. Tasbih ni sebenarnya adalah merujuk kepada perkataan yang bermula dengan Subhana, Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan inilah dia merupakan kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan nanti. Allah memulakan kepada kita, kalau kita nak belajar Isra' Mi'raj, pertama sekali kita kena ada tasbih, menyucikan Allah, mengelakkan Allah ni disamakan dengan sifat makhluk dan seumpamanya. Tuan-tuan, macam mana kita nak faham benda ini? Kita kena ingat, apabila peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku, pada waktu tersebut, penduduk musyrikin Mekah adalah merupakan penduduk yang hidup dalam keadaan nomad. Orang Arab Badui. Mereka ni hidup berpindah randah, dan perjalanan mereka ni adalah perjalanan yang terlalu perlahan. Kehidupan mereka ni terlalu perlahan. Okay. Dia tak sama macam zaman sekarang. Macam zaman sekarang, kalaulah saya menyatakan yang hari ini ataupun esok saya nak menyatakan yang saya nak sarapan dekat Kuantan, sarapan kali kedua dekat Sepang, makan tengah hari dekat Dubai, makan malam dekat London. Tuan-tuan boleh percaya ke tak boleh percaya? Sekarang ni, tuan-tuan boleh percaya. Pasal sekarang kita ada kapal terbang. Ada kapal terbang. Okay. Tapi zaman Nabi Muhammad, kapal terbang tak ada lagi. Perjalanan, kalau kita nak berjalan daripada kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa ataupun ke kota Syam pada waktu tersebut, kalau menaiki kenderaan unta, dia akan mengambil masa paling laju pun selama 40 hari. Tetapi tiba-tiba Nabi Muhammad, setelah mana berlakunya Isra' dan Mi'raj ke atas dirinya, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat dan penduduk Mekah yang lain, lalu menceritakan yang aku telah pun menghabiskan perjalanan itu hanya pada satu malam saja. Menyebabkan penduduk musyrikin Mekah yang musyrik semakin mengingkari perjuangan Nabi Muhammad. Bahkan ada di antara mereka yang baru saja memeluk agama Islam telah pun menjadi murtad kerana Allah uji kepercayaan mereka. Nak percaya ke tak percaya dengan apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah benda asas kalau kita nak faham perkara ini ialah Allah memulakan dengan Subhana, menyucikan diri Allah itu daripada sifat makhluk. Bukannya dengan sebab kehebatan Nabi Muhammad itu yang Nabi Muhammad boleh berjalan pada satu malam. Tetapi yang menyebabkan kejayaan Nabi Muhammad berjalan pada satu malam itu adalah kerana kekuasaan Allah. Subhanallah. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Bukannya Nabi Muhammad yang berjalan, bukannya Nabi Muhammad yang pilih haiwan tunggangan kemudian pergi ke Palestin, kemudian naik pula ke langit yang ketujuh. Bukan. Tetapi yang memperjalankan dan juga yang mengangkatnya ke langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang perlu kita fahami dalam nak menghayati kisah Isra' dan Mi'raj ini. Betapa Nabi Muhammad itu, walaupun Nabi Muhammad seorang rasul,
Nabi Muhammad seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam elemen Nabi Muhammad penuh dengan sifat-sifat kemanusiaan. Basyariyatul Rasul, iaitulah elemen kemanusiaan yang tebal pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dengan sebab itulah kita kena ingat, kita ni sebagai umat akhir zaman. Okey. Kita ni jangan dok percaya sangat dengan benda-benda yang bersifat magic ni. Kalau kita dok tengok seorang yang berjanggut panjang contohnya mendakwa diri dia kebal. Diri dia kebal. Kita mudah sangat nak percaya kat dia. Kita dok kata dia ni insan pilihan, ada ilmu ke dan seumpamanya. Nabi Muhammad dia insan biasa. Kita tengok kenapa Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad mendapat keistimewaan yang bersifat khawariqul 'adah. Tetapi dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad daripada Mekah ke kota Madinah, Allah tak bagi pun burak terbalik kepada Nabi Muhammad. Allah minta Nabi Muhammad berjalan bersama dengan Abu Bakar. Kerana nak bagi tahu kepada manusia bahawa Nabi Muhammad itu dia adalah manusia biasa yang berstatus rasul, dan kenapa Nabi Muhammad itu diutus dalam pakej seorang manusia? Kerana orang yang nak mengikuti Nabi Muhammad pun adalah merupakan manusia macam kita. Kalaulah Nabi Muhammad ini diutuskan dalam pakej seorang malaikat yang tidak berkahwin, yang boleh berjalan tanpa jejak darat contohnya, yang boleh terbang, macam manakah kita sebagai manusia boleh meniru kemanusiaan seorang Nabi yang sepatutnya menjadi contoh dan kedua ikutan kita? Dengan sebab itulah Allah mentasbihkan diri dia. Allah mentasbih, menaikkan diri dia. Yang hebat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah kerana keizinan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dia berbeza. Kalau kita ni melihat benda-benda yang bersifat khawariqul 'adah ni, manusia ni dia akan berpecah kepada dua kumpulan. Ada di antara kumpulan yang contohnya pada zaman Nabi Muhammad, bila mana penduduk Mekah mendengar yang Nabi Muhammad ni boleh berjalan dalam keadaan yang pantas pada satu malam saja, kebanyakan musyrikin Mekah semakin kufur dan semakin mengejek Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad ni tak masuk akal, main sihir, mabuk dan seumpamanya. Tetapi kalau kita perhati umat Nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad, kita perhatikan bagaimana Bani Israel, orang-orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi ini di antara kelebihan mereka adalah mereka ni merupakan bangsa yang paling banyak mendapat Nabi, dan Nabi dilantik sebagai pemimpin mereka. Tasusuhumul anbiya. Ini keistimewaan Bani Israel pada zaman dahulu. Dalam Quran apabila Allah menyebut perkataan Bani Israel dalam Quran itu merujuk kepada orang-orang berbangsa Yahudi yang beriman dengan Nabi mereka, ya Bani Israel. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan Yahudi, itu merujuk kepada orang-orang yang berbangsa Yahudi yang telah pun kufur dengan Nabi mereka. Bahkan ada di antara mereka yang sanggup untuk membunuh Nabi mereka. Kita perhatikan apabila orang-orang Bani Israel ini mendengar peristiwa ataupun kisah yang bersifat magic, yang bersifat luar kebiasaan manusia. Contohnya apa yang berlaku kepada seorang pemuda soleh yang bernama Uzair. Kita tahu kan Uzair ini siapa? Uzair dia adalah seorang pemuda soleh yang telah pun mati. Kemudian Allah hidupkan dia balik 100 tahun selepas kematian dia. Apabila Bani Israel tengok Uzair yang hidup balik, apa yang Bani Israel kata kepada Uzair? Bani Israel menyatakan yang Uzair ini adalah merupakan Uzair ibnullah. Uzair ini adalah anak Allah. Samalah juga dengan Nabi Isa. Apabila Bani Israel melihat kehebatan yang ada pada Nabi Isa ni, Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Isa dalam pakej yang bersifat magic, yang bersifat di luar batas kemanusiaan manusia. Antaranya ialah Nabi Isa ni dia boleh merawat penyakit kusta dan seumpamanya. Okey. Apabila Bani Israel melihat kehebatan yang ada pada Nabi Isa ni, apakah respon orang-orang pada waktu tersebut? Dia telah pun mengangkat status Nabi Isa ini menjadi elemen ketuhanan. Ada elemen ketuhanan dalam Nabi Isa. Lalu dianggaplah Isa itu sebagai anak Allah juga. Sama seperti mana Uzair dianggap sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah Allah memulakan Isra' dan Mi'raj ini kepada kita umat Nabi Muhammad. Jangan kita oleh kerana terlalu teruja mendengar peristiwa Isra' Mi'raj ni sampai tahap kita mentakdiskan, sampai tahap kita menyamakan Nabi Muhammad itu dengan elemen ketuhanan. Bukannya kita nak kata Nabi Muhammad semata-mata manusia biasa. Naam, Nabi Muhammad basyarun kal bashar. Nabi Muhammad manusia biasa. Walakin yaqutun bainal hajar. Tetapi Nabi Muhammad ni adalah ibarat permata yang
terlalu berharga. Dengan sebab itulah Allah nak menyucikan akidah umat Islam dalam nak memahami peristiwa Isra' ni dimulakan dengan menggunakan perkataan Subhana. Subhana. Supaya tidak ada di antara kita ni yang melebihkan Nabi Muhammad berbanding dengan mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang berlaku dalam rakan-rakan kita yang beragama Kristian. Orang Kristian sebagai contohnya, kalaulah dia ni terkejut. Dia terkejut. Orang Melayu biasa kalau terkejut, orang tua akan buat apa? Akan terkejut. Kita akan melatah. Kalau yang soleh sikit, dia akan sebut Allah. Allah. Tapi orang Kristian, kalau dia sakit, kalau dia terkejut, dia akan sebut apa? Dia sebut tak perkataan God? Dia sebut tak perkataan Allah yang dia nak guna kat Malaysia ni? Dia tak guna apa perkataan Allah, dia tak gunakan perkataan God. Paling bagus pun dia guna perkataan OMG, oh my God ni. OMG. Lepas tu orang Melayu pun, anak-anak kita duk tiru OMG. Tapi sebalik orang Kristian, dia akan menggunakan perkataan Jesus Christ. Merujuk kepada Nabi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memulakan kisah Isra' ini dengan menggunakan perkataan Subhana. Semoga kita ni menjadi orang-orang yang mentasbihkan Allah lebih daripada segala-galanya. Okay. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan sebab itulah kita perhatikan apabila Nabi Muhammad turun dan telah pun selesai demi perjalanan malamnya itu, Nabi Muhammad menceritakan akan kisahnya itu kepada penduduk musyrikin Mekah. Pada waktu itu kita perhatikan bagaimana ada di antara sahabat, kalau sahabat yang betul-betul beriman dengan Nabi Muhammad, sahabat ini tanpa usul periksa, dia akan terus percaya dengan apa yang Nabi Muhammad sebut. Contohnya ialah Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar, dia tak adalah pula tanya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, engkau ni semalam berjalan dengan roh ke dengan jasad? Ataupun dengan dua-dua sekali. Dia tak ada tanya Nabi Muhammad macam tu. Macam umat Islam zaman sekarang ni banyak pula tanya. Nabi Muhammad ni Isra' dengan roh dengan jasad ke ataupun dengan roh saja. Tapi Abu Bakar dia punya keimanannya terlalu tinggi. Dia percaya dengan apa yang Nabi Muhammad cakap. Dan akhirnya Nabi Muhammad berikan gelaran As-Siddiq kepada Saidina Abu Bakar. Tetapi majoriti musyrikin Mekah telah pun menolak akan cerita Nabi Muhammad ini. Dia kata Nabi Muhammad ni hanya pembohong saja. Dan kita perhatikan, tuan-tuan, saya mengesyorkanlah, selain daripada saya menganjurkan tuan-tuan tadi, kalau dekat rumah sebaik-baiknya kena ada satu buku sirah. Saya juga mengesyorkan tuan-tuan, dekat rumah tuan-tuan juga kena ada, selain daripada ada Quran ni, apa kata kita upgrade sikit? Kita belilah buku tafsir. Buku tafsir. Dan saya menggalakkan tuan-tuan, kita ni orang Melayu, buku tafsir dalam bahasa Melayu yang ada antaranya ialah buku tafsir yang dikarang oleh Buya Hamka yang saya duk pakai ni, tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka daripada ulama daripada Indonesia tahun 50-an tahun 60-an dulu. Pasal penulisan dia ni hampir dengan naluri orang Melayu. Okay. Kalau kita nak tengok bagaimanakah respon yang diberikan oleh penduduk musyrikin Mekah terhadap kisah yang Nabi Muhammad bagi tahu kepada dia yang dia berjalan pada satu malam. Kisah ini turut ditulis ataupun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sama, dalam surah Al-Isra', iaitulah ayat yang bermula daripada ayat yang ke-90 daripada surah Isra' yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ini respon yang diberikan oleh musyrikin Mekah. Dia boleh kata kat Nabi Muhammad, dia kata Nabi Muhammad, kami tidak akan percaya kepada engkau, kami tidak akan sokong engkau sehinggalah engkau pancarkan mata air daripada bumi. Nampak betapa jahatnya orang penduduk musyrikin Mekah ni. Dia tahu yang sejarah, bagaimana sejarah Nabi Allah Ismail, iaitu keturunan Arab. Allah bagi kelebihan kat dia. Apabila dia hentak kaki walaupun dalam keadaan bayi, akhirnya keluar air Zam-Zam. Lalu dia minta kepada Nabi Muhammad buat benda yang sama. Ni musyrikin Mekah yang degil. Tidak cukup dengan itu saja. Musyrikin Mekah turut menyatakan au takuna laka jannatu min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Ataupun engkau tanam kebun dan kurma dan anggur, lalu mengalir sungai-sungai di celahnya dengan sebenar-benar pengaliran. Dekat Mekah, manalah dia sungai, tuan-tuan. Tapi sengaja musyrikin Mekah ni gedeber, degil, tak nak beriman dengan apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Lalu menyebabkan mereka ni minta Nabi Muhammad buat benda-benda yang tidak masuk dalam logik akal kemanusiaan itu sendiri. Dia minta Nabi Muhammad ni jadi seperti mana Nabi terdahulu yang ada elemen magika. Dan dia tak percaya juga, dia minta autus kita sama kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila.
Dia menyatakan juga, musyrikin Mekah menyatakan, ataupun engkau gugurkan langit sebagaimana yang engkau katakan itu ke atas kami dengan berkeping-keping, atau engkau hadapkan, datangkan, bawa Allah dan juga bawa malaikat turun ke bumi berhadapan menghadap kami. Ini jahatnya musyrikin Mekah. Disebut lagi, au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama' wala nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Yang bermaksud, atau ada engkau mempunyai rumah daripada emas. Dia minta Nabi Muhammad ni, kalau nak percaya Nabi Muhammad, buktikan engkau ni boleh buat rumah daripada emas. Orang kaya. Ataupun engkau ni naik ke langit, dan kami pun tidak akan percaya kepada kenaikan engkau sebelum engkau turunkan kepada kami satu kitab yang kami baca. Lalu kita perhatikan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala minta Nabi Muhammad supaya ajar kepada musyrikin Mekah ni. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarun rasula. Allah minta Nabi Muhammad bagi tahu kepada musyrikin Mekah, subhana rabbi, maha suci Allah, maha suci Tuhanku, maha suci Tuhan engkau. Hal kuntu illa basyaran rasula. Tidaklah aku ni melainkan seorang manusia biasa saja yang telah pun diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tahulah bagaimana musyrikin Mekah, walaupun Nabi Muhammad telah menyatakan bahawa aku ni nabi yang datang kepada kamu ni, pakej aku mukjizat adalah Al-Quran. Tak sama dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu yang diberikan. Contohnya Nabi Musa diberikan tongkat. Yang mana tongkat ini boleh membelah air, dan juga tongkat itu boleh bertukar menjadi ular. Kerana apa? Kerana kekuasaan manusia. Kerajaan Fir'aun Koptik Mesir pada waktu itu adalah bergantung kepada kekuatan sihir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan mukjizat yang hampir sama, yang boleh melawan akan kekuatan sihir pada waktu tersebut. Tapi Nabi Muhammad zaman jahiliah, orang tak main sangat sihir, tapi orang bermain dengan sastra. Dan Nabi Muhammad ni, beza Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain ialah Nabi Muhammad ni adalah merupakan satu-satunya rasul yang diutuskan untuk semua bangsa, bukannya untuk bangsa Arab saja. Berbeza dengan nabi-nabi daripada Bani Israel. Bermula daripada Nabi Allah Ishaq kepada Nabi Allah Musa, Yaqub, Yusuf, Sulaiman, Daud, Isa. Nabi-nabi ini hanya diutuskan untuk menjadi rasul kepada Bani Israel saja. Tetapi Nabi Muhammad, dia menjadi rasul kepada semua bangsa. Satu benda yang tidak boleh kita fikirkan, bagaimanakah kekuatan Al-Quran yang dianggap sebagai mukjizat itu boleh sampai menerobos hati orang-orang yang bukan berbangsa Arab macam kita. Tetapi terbukti pada zaman sekarang. Bukan saja orang Melayu. Orang Melayu ni dia special case sikit. Orang Melayu ni, dia tak perlu Allah bagi Nabi kat orang Melayu ni. Tak perlu Allah SWT berikan wali-wali yang hebat kat orang Melayu ni. Sejarah orang Melayu ni peluk agama Islam macam mana? Cukup pedagang-pedagang daripada Arab Yaman datang. Mula-mula pedagang daripada Gujarat, India, Muslim, tapi Muslim Syiah, datang ke tanah Melayu. Dia bawa Islam versi Syiah, tapi tak sesuai dengan selera orang Melayu. Kemudian datang pula orang-orang daripada Habib Yaman, daripada Hadramaut terutamanya, datang ke tanah Melayu bawa Islam. Cukup dengan seorang raja Melayu peluk agama Islam, seluruh rakyat peluk agama Islam. Ini adalah di antara mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran juga terbukti di antaranya, kebenarannya terbukti pada zaman sekarang. Contohnya ayat-ayat yang bersifat saintifik, benda-benda sains dalam Al-Quran. Apabila Allah menyebut proses penciptaan bayi contohnya, dalam sains disebut sebagai embryologi. Bagaimana daripada air yang hina itu menjadi seketul daging, dibungkus, akhirnya menjadi baby, embryologi. Apabila ayat ini diturunkan 1400 tahun lepas, orang Arab baca, dia faham tak? Dia tak faham, dia tak nampak. Benda ni tidak dibuktikan pada zaman tersebut. Tetapi kita perhatikan betapa hebatnya mukjizat Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad zaman sekarang. Evergreen and everlasting. Kata Mak Saleh. Semua bandar Melaka boleh faham singgah kan? Bersifat evergreen, relevant sampai ke saat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran antara lain menyebut sifat manusia ni kalau kita naik ke tempat yang semakin tinggi. Dalam Quran disebut orang-orang yang Allah SWT tak nak lapangkan, tak nak menerima Islam, maka Allah SWT akan menyempitkan dada dia. Allah sebut seolah-olah dia berada di tempat yang tinggi. Faham tuan? Ayat ni 1400 tahun lepas diturunkan, diwahyukan. Orang Arab faham tak? Orang Arab tak faham.
Orang Arab tak tahu kalau kita naik ke tempat yang tinggi, semakin tinggi, udara semakin tipis dan tekanan semakin tinggi, tekanan semakin kuat, semakin rendah. Ni saintis kena beritahu saya. Tekanan semakin tinggi tak saya. Okay, baru-baru ni kita perhatikan bagaimana salah seorang rakyat Malaysia yang ikut pendakian dekat Gunung Everest kan. Ada salah seorang yang telah pun meninggal kerana acute pada high altitude, pada tahap ketinggian yang ekstrim. Ini sifat manusia. Allah SWT sebut dalam Quran. 1400 tahun lepas orang tak faham. Zaman sekarang orang faham tak? Zaman sekarang orang faham. Dengan sebab itulah banyak sarjana-sarjana barat yang percaya dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran dan dia ikut Islam. Saya sendiri tuan-tuan, alhamdulillah duduk 6 tahun dekat UK. Bukan nak kata saya ni belajar dengan orientalis, tak. Saya belajar dengan Tok Arab juga, tapi dekat UK. Ya? Dekat UK kita perhatikan bagaimana hebatnya Al-Quran ni sehingga dijadikan subjek untuk mereka ni belajar. Mak Saleh ni, yang profesor dalam Islamic Studies, mereka ni faham Al-Quran kadang-kadang lebih faham daripada kita lagi. Kerana dia tahu dalam Al-Quran ni banyak benda yang sentiasa ada benda baru untuk digali. Ini mukjizat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dengan sebab itulah kita kembali kepada cerita Isra' Mi'raj ni. Saya janji nak cakap pendek kan. Ini kira dah nak penghujung ni. Nak kembali kepada peristiwa Isra' Mi'raj ni. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dah tahu dah kenapa berlakunya Isra' dan Mi'raj ni. Kenapa berlakunya Isra' dan Mi'raj. Okey, satu benda lagi nak ceritanya, nak sentuh, nak tambah lagi berkaitan dengan basyariyatul Rasul. Elemen kemanusiaan yang ada pada Nabi Muhammad ni. Zaman sekarang kita tengok ramai orang Islam ni yang akidah mereka ni rapuh, pegangan iman mereka ni rapuh. Apabila dia melihat kawan-kawan dia mendakwa yang dia ni ada kuasa ajaib, dia akan mudah percaya dan mudah mengikuti ajaran sesat. Ni yang kita nak bagi tahu ni. Contohnya dekat Kuantan. Kat Kuantan ni banyak ada beberapa ajaran sesat yang kita minta tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati dalam bab ni. Contohnya ajaran yang terbaru, ajaran Tuhan Harun kan. Tuhan Harun yang berpusat dekat Pandan. Sini Padang kan, berpusat kat Pandan tu, dekat bypass. Dia dok kata Tuhan Harun ni ada macam-macam kuasa miracle. Orang pun boleh percaya. Tengok muka dia taklah handsome sangat pun. Saya rasa saya lagi handsome daripada dia. Okey, tapi orang nak percaya lagi kat dia. Dia punya ajaran ni apa? Ajaran dia bila masuk waktu maghrib, dia ajak orang pengikut dia masuk dalam studio dia, kemudian jamming, main gitar. Jamming, main muzik dengan kuat-kuat. Tak tahu kenapa benda ni berlaku. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ni, kita kena faham mukjizat kita dalam Al-Quran. Kita tak memerlukan benda-benda yang bersifat khawarikul adan. Nabi Muhammad, sebelum daripada Nabi Muhammad di Isra' dan di Mi'rajkan, kita tahu yang Nabi Muhammad ni berhadapan dengan beberapa situasi yang sukar. Antaranya ialah Nabi Muhammad telah pun kehilangan isteri dia yang tercinta, iaitulah iaitulah Sayyidatina Khadijah binti Al-Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid telah pun meninggal. Khadijah binti Khuwailid ni kita tahu dia adalah merupakan orang yang paling banyak menjadi backbone, tulang belakang kepada perjuangan Nabi Muhammad. Dialah yang menjadi financial supporter. Dia menjadi penyumbang dari sudut duit untuk Nabi Muhammad ni berdakwah. Meninggal. Okey. Hilang kekuatan Nabi Muhammad di dalam rumah. Nabi Muhammad ni dia tidak pernah. Nabi Muhammad terlalu menyayangi isteri yang pertama ni, Khadijah ni, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah memadukan Khadijah. Ni kena faham ni. Orang-orang yang nak kahwin dua ni kena faham. Orang nak berpoligami, Nabi Muhammad. Begitu juga dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, oleh kerana sayangnya dengan Fatimah, dia tidak pernah memadukan Fatimah. Dia tunggu isteri pertama dia meninggal terlebih dahulu, barulah dia sanggup untuk bermadu. Okey. Bukan saja Khadijah telah pun meninggal, Sayyidina bapa saudara Nabi Muhammad iaitu Abu Talib pun turut meninggal pada tahun yang sama. Abu Talib. Dan kita tahu Abu Talib ni dia adalah merupakan salah seorang pembesar musyrikin Mekah yang ada kuasa untuk memberikan suaka politik, memberikan perlindungan yang disebut sebagai sistem himayah wal jiwar, iaitulah sistem jahiliah, tetapi Nabi Muhammad terima pakai sistem jahiliah itu untuk memenangkan agama Islam. Benda ni kena faham oleh. Zaman sekarang ni orang ada mempertikaikan. Boleh tak kita ambil sistem jahiliah, menjadikan dia sebagai alat untuk memenangkan Islam? Boleh ke tak boleh? Contohnya. Masuk pilihan raya contohnya. Niat nak memenangkan Islam. Sebahagian kumpulan Islam kata tak boleh. Pasal ini kita pakai sistem jahiliah, sistem demokrasi.
Sebagian ulama, contohnya Syekh Munir Ghadban, menyatakan bahawa tidak ada masalah kalau kita menggunakan sistem jahiliah untuk memenangkan Islam, selagi mana sistem itu kita hanya pakai sebagai alat saja. Dan ini terbukti boleh memenangkan Islam. Kalau dah tak boleh memenangkan Islam, tak boleh pakai. Jadi Nabi Muhammad dia pakai ni sistem pelindungan jahiliah yang diberikan oleh bapa saudaranya Abu Talib. Kerana Abu Talib pembesar Mekah pada waktu tersebut. Boleh kita pakai sistem jahiliah untuk memenangkan Islam. Lalu apabila Abu Talib pun meninggal dunia, akhirnya Nabi Muhammad dirasa kesunyian, dirasa keseorangan di dalam dan juga di luar rumah, walaupun dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang hebat. Tapi dari sudut protection, pelindungan, Nabi Muhammad tak ada. Lalu Nabi Muhammad bersedih. Nabi Muhammad keluar Mekah menuju ke satu pekan kecil, iaitu disebut sebagai pekan Taif. Di situ duduknya bangsa Arab daripada kabilah Bani Thaqif. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan-puan kalau ada jenis ikut umrah ataupun ada yang travel agent kat sini. Taif ni zaman sekarang, dia adalah merupakan di antara bandar pekan dekat Arab Saudi yang subur tanah dia, banyak tanaman. Kalau orang dekat Mekah tu jual buah, kadang-kadang dia akan sebut buah ni daripada Taif, pisang daripada Taif dan sebagainya. Dan Taif ni terkenal juga dengan Ma'ul Ward, air bunga ros yang wangi kalau kita nak masak dan sebagainya. Nabi Muhammad dia memujuk hati dia nak cuba nasib untuk pergi ke Bani Thaqif, orang Arab yang satu masa dahulu semasa Nabi Muhammad remaja, Bani Thaqif ni terlalu percaya dengan Nabi Muhammad, respect kat Nabi Muhammad kerana sifatnya yang Al-Amin. Nabi Muhammad pergi bertemu dengan pembesar-pembesar Bani Thaqif. Adakah mereka menerima Nabi Muhammad? Mereka tidak menerima Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika itu ditemani dengan hambanya yang bernama Zaid bin Harithah, telah pun dihalau keluar daripada kota Taif. Dan bukan dengan itu saja, pembesar-pembesar Bani Thaqif ini telah pun mengupah samsing-samsing gagah perkasa daripada Bani Thaqif ini, dibaling batu, direjam batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akan mengalir darah daripada batang tubuh Nabi Muhammad yang suci itu. Yang mana menyebabkan Nabi Muhammad dalam satu riwayat, walaupun riwayat ini riwayat yang dhaif tetapi maknanya betul, Nabi Muhammad telah pun bermunajat dengan satu munajat yang cukup masyhur, yang sepatutnya kita baca benda ni kalau kita berasa sukar untuk nak memenangkan Islam. Nabi Muhammad berkata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kelemahan kekuatanku. Wa qillati hilati, wa qillata hilati, dan kurangnya strategi helah aku dalam nak memperjuangkan Islam. Wa hawani 'alan nas, dan betapa hinanya pandangan manusia kepada diriku. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Tuhan kaum-kaum manusia-manusia yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapakah aku masih bergantung harap? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada siapakah engkau serahkan daku? Kepada musuh yang akan menerkam aku, ataupun kepada keluarga yang engkau berikan urusan, jika sekiranya tidak menjadikan kemarahanmu terhadapku untuk aku meninggalkan dakwah ini, nescaya batu-batu yang direjam oleh samsing perkasa Bani Thaqif ini, aku tidak peduli, aku akan terus meneruskan perjuangan dakwahku ini. Ini adalah merupakan munajat yang Nabi Muhammad sebut sebelum daripada Nabi Muhammad ini diangkat dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Dan di sini terbukti sekali lagi betapa Nabi Muhammad ni nak ajar kepada kita bahawa nak menang Islam, kita kena berhadapan dengan tekanan. Nak menang Islam, kena keluar peluh. Nak menang Islam, darah kena keluar sikit. Ini prasyarat dia. Ini adalah merupakan sunan ilahiyah, sunnatullah. Nak menang Islam bukan dengan cara yang mudah. Nak menang Islam tak ada orang yang bentangkan kapet merah, tidak ada. Tapi kita kena berhadapan dengan kesukaran. Apabila Nabi Muhammad pulang ke kota Mekah selepas daripada diejek oleh orang-orang Bani Thaqif ni, malaikat telah pun bertemu dengan Nabi Muhammad. Kesian tengok Nabi Muhammad berdarah kaki dia. Lalu ditawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, nak tak kami angkut bukit Mekah, bukit yang ada dekat sekitar Mekah, lalu dihempap kepada
penduduk kampung Bani Saqif ni. Nabi Muhammad menyatakan tak mau, tak payah. Mana tahu ada di antara keturunan mereka, keturunan yang bakal menegakkan kalimah Allah di muka bumi nanti. Tengok betapa hebatnya elemen kemanusiaan yang ada pada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad dalam keadaan sedikit tertekan, sedikit sedih dengan peristiwa kematian insan tersayang Khadijah, kematian bapa saudaranya, dan juga diejek, dihalau keluar oleh penduduk Bani Saqif yang satu masa dahulu memuji diri Nabi Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah pun membawa Nabi Muhammad dalam satu perjalanan yang Nabi Muhammad diangkat menjadi tetamu VVIP, bertemu dengan kerajaan langit, satu kawasan yang belum pernah ditembusi walaupun oleh golongan malaikat yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita Isra Mi'raj ni macam saya sebut tadilah, mungkin akan mengambil masa yang panjang. Mungkin sampai subuh nak cerita satu persatu ni. Nabi Muhammad Isra daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad dia transit dekat beberapa tempat dulu. Nabi Muhammad transit dekat Madinah. Nabi Muhammad transit dekat Baitlaham, iaitu tempat kelahiran Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad sebelum tu dia transit juga dekat Bukit Tursina, iaitu bukit di mana Nabi Musa bermunajat. Sengaja Allah Subhanahu Wa Taala nak memperlihatkan. Ini kawasan yang Nabi-Nabi terdahulu pernah berdakwah. Sampai ke Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad pada waktu itu kiblat umat Islam adalah menghadap Masjid Al-Aqsa. Bila mana Nabi Muhammad dah masuk dalam Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad nak menghadap ke arah mana? Kita ni kalau kita dapat masuk Kaabah, tuan-tuan cuba bayangkan, fikir sikit. Kalau kita masuk dalam Kaabah, kita ni nak menghadap ke arah mana? Masuk Kaabah, nak menghadap ke arah mana? Jawapannya kita ni boleh menghadap ke arah mana? Pasal dah masuk dalam Kaabah. Hijr Ismail, tahu Hijr Ismail? Hijr Ismail itu adalah sebahagian daripada Kaabah. Kalau kita semayang dalam Hijr Ismail, sebenarnya kalau tuan-tuan nak masuk solat Kaabah lah, nak glamour, tuan-tuan boleh menghadap ke mana-mana saja, nak membelakangkan jemaah boleh. Pasal tuan-tuan sudah berada dalam Kaabah kalau bersemayang dalam Hijr Ismail. Nabi Muhammad apabila masuk dalam Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad dia mengimamkan solat bersama dengan roh para nabi yang terdahulu, sebagai satu simbolik bahawa nabi terdahulu dah pencen serah tugas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian Nabi Muhammad pun dinaikkanlah ke langit, yang mana tapak Nabi Muhammad naik ke langit tu, orang Melayu duk kata tapak dia punya launching base dia, tapak pelancaran batu tu ikut Nabi Muhammad sampai tergantung terapung. Benda ni kena masuk dalam kuliah yang lain lah. Saya ada satu slide cerita di manakah dia Masjidil Aqsa yang sebenarnya, dan di manakah batu bukit yang Nabi Muhammad tu dinaikkan ke langit. Okey, Nabi Muhammad naik ke langit, kemudian daripada satu langit ke satu langit, Nabi Muhammad bertemulah dengan para nabi. Nabi Muhammad juga dipertontonkan, Nabi Muhammad diperlihatkan. Kenapa kita antara hikmah Nabi Muhammad ni dimi'rajkan? Apabila kita berada di langit, Nabi Muhammad sedih pada waktu itu, sedih kerana dimusuhi oleh penduduk di bumi. Tapi apabila Nabi Muhammad dinaikkan ke langit, Allah minta Nabi Muhammad pandang kat bawah. Allah tengok Abu Lahab, Allah tengok Abu Jahal. Kecil je Abu Lahab dan Abu Jahal ni. Nothing lah orang kata duduk kat dunia ni. Kita berdakwah ni bergaduh dengan musyrikin, bergaduh dengan orang kafir, nothing sebenarnya. Benda kecil je. Ini motivasi yang Allah SWT nak tanamkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kita pun tahu yang dalam Isra dan Mi'raj ini, di antara ibadah yang difardukan yang kita tahu adalah ibadat solat. Asalnya 50 waktu. Asalnya 50 waktu. Kita ni tuan-tuan kalau semayang 50 waktu, rasanya pening umat Nabi Muhammad ni. Apatah lagi masa ni kuasa Allah. Mungkin masa ni mungkin 24 jam sehari. Tapi 24 jam sehari saya mungkin berbeza dengan 24 jam sehari tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan jenis orang yang jaga masa, Allah panjangkan 24 jam. Macam Imam Syafi'i, bila masuk bulan Ramadan, Imam Syafi'i boleh khatam Al-Quran sebanyak 2 kali. Bukan 2 kali sebulan, 2 kali satu malam. Imam Syafi'i masa sama, tapi Allah berkatkan. Berkat ni maksudnya dibuat sikit dapat banyak. Berkat Allah boleh melipat-lipatkan masa kita mungkin kecil, masa orang lain banyak. Mungkin masa umat Nabi terdahulu panjang, sama 24 jam, tapi nilai dia panjang. Kita ni semakin sempit. Tuan-tuan ingat lagi tak tuan-tuan? Ingat tak tuan-tuan baru je beli buah tamar bulan puasa yang lepas? Rasa baru je beli buah tamar Yusuf Tayyub, promosi sikit. Rasa baru je beli, dah nak masuk bulan Ramadan. Pantas masa berlalu. Ini semua kuasa Allah SWT.
Okey, lalu Allah SWT dengan kita pun tahu dialog di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata umat kau ni memang garanti semayang 50 waktu memang tak boleh. Memang terputih pun. Zaman sekarang ni usahkan 50 waktu. Yang 5 waktu ni pun yang datang masjid ni alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, tengok anak-anak tuan-tuan. Ibu-ibu yang duduk kat rumah, banyak masa kat rumah, perhati betul-betul anak-anak kita. Perhati betul-betul anak-anak kita. Adakah kita ni bila masuk azan subuh, azan zuhur, azan asar, maghrib dan isyak, kita suruh anak kita sembahyang atau tidak? Dah lah nak bawa ke masjid pun rasa susah. Kononnya takut AJK masjid barah. Anak buat bising. Kat rumah, minta kawan ibu, kalau boleh pastikan anak-anak kita sembahyang. Tak usahlah 50 waktu. 5 waktu ni pun ada di antara kita yang mengabaikannya. Mungkin agaknya zaman sekarang pun ramai orang yang Isra'. Ramai orang yang berjalan malam. Dan Mi'raj. Naik ke kelab malam ke apa. Lalu waktu semayang tu dia suka hati je dia kurangkan. Nabi Muhammad dapat 5. Dia pandai je. Dia kata aku Isra'. Jalan waktu malam. Buat overtime malam-malam. Daripada 5 jadi 3. Okay. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang bertakwa sekalian. Jam pun dah masuk pukul 10 ni. Mudah-mudahan apabila kita mempelajari akan kisah Isra' dan Mi'raj ni, ada banyak benda yang kita hayati. Dan banyak lagi lah nak cerita pasal Isra' dan Mi'raj ni. Peristiwa lain bagaimana Nabi Muhammad ni dipertontonkan dengan hukuman di syurga dan juga hukuman di neraka. Bagaimana Nabi Muhammad dipertayangkan dengan peristiwa yang telah pun berlaku dan peristiwa yang akan berlaku zaman akan datang. Nabi Muhammad sebenarnya seolah dah tahu dah apa yang bakal berlaku pada diri kita ni, umat akhir zaman. Pasal tu dah banyak hadis yang sebut ramalan akhir zaman. Semua benda ni Nabi Muhammad telah pun dipertontonkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ni mampu untuk menjadi sekurang-kurangnya mencontohi akan kehebatan Nabi Muhammad, sehinggalah Nabi Muhammad itu diangkat statusnya. Dalam surah Isra' ayat pertama, Allah menggunakan perkataan subhanallazi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Allah tak sebut memperjalankan rasulnya. Allah guna perkataan hambanya. Mudah-mudahan kita ni menjadi hamba Allah yang benar-benar faham akan penghayatan Isra' dan Mi'raj yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT berkati kehidupan kita. Dan kita ni boleh menempuh bulan Ramadan yang bakal menjumpai kita pada lebih kurang 30 lebih hari lagi dengan penuh keberkatan insya-Allah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul jasah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada saya buka soalan ni? Tak ada. Tak ada soalan. Ada soalan ni? Dah habis program pun? Sila. Soalannya ialah apa asas berlakunya perselisihan ulama dalam menentukan tarikh Isra' Mi'raj. Yang pertama ni kita kena ingat, Isra' Mi'raj ni berlaku sebelum daripada Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Pada waktu itu, tekanan yang diterima oleh Nabi Muhammad dan pengikut awal Islam ni terlalu ketat. Mereka ni hidup dalam keadaan yang penuh dengan ketegangan. Lalu menyebabkan banyak peristiwa tidak dapat direkodkan, tidak dapat ditulis, diriwayatkan dengan detail. Berbeza apabila Nabi Muhammad duduk Madinah. Nabi Muhammad duduk Madinah, walaupun Nabi Muhammad berperang setahun 2 kali, dia punya purata Nabi Muhammad di Madinah berperang setahun 2 kali. Tapi ramai orang Islam telah pun semakin ramai. Ada sebahagian yang berperang dan sebahagian duduk dan dia hafal riwayat-riwayat, hadis-hadis yang Nabi Muhammad sampaikan.
Jadi situasinya berbeza. Lalu menyebabkan apabila berlakunya gap yang lama tu, riwayat tu dia banyak khilaf. Bukan itu saja, tarikh nuzul Quran. Contohnya tarikh nuzul Quran pun menjadi khilaf dalam kalangan ulama. Dan Allah nak didik kita, benda ni bukan benda yang perlu diperdebatkan sangat. Yang penting ialah kita tahu dia punya durus dan ibar, pengiktibarannya. Kalau kat Malaysia tarikh tu sekurang-kurangnya kita kena tentukanlah. Contohnya kalau nuzul Quran kita tentukan 17 Ramadan sekurang-kurangnya dapat cuti. Kalau tak ada tarikh letih kan, tak dapat cuti. Kalau Isra Mi'raj ni dekat Negeri Sembilan cuti. Tak silap saya kan, kat sini cuti. Itu saja sebab ni. Allahu a'lam. Macam mana program kita habis? Tak nak lama sangat kot. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Bahagia Ustaz Ahmad. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi pihak majlis mengucapkan terima kasih atas ceramah itu tadi, dan saya mewakili pengerusi dan semua ahli jawatankuasa masjid mempersilakan semua sekali sebelum balik ni kita ke belakang lah, ada sedikit jamuan. Sila jemput Ustaz sekali. Okay, terima kasih semua. Allah wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.